Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tadi saya dah buat kelas secara Google Meet. Saya dah rekodkan. So 4.1, 4.2, 4.3 ada dalam video Google Meet. Saya nak sambung ke tajuk 4.4 iaitu lipid. Lipid merupakan sebatian hidrofobik. Hidrofobik maksudnya dia fobia terhadap air. Dia cenderung untuk tidak mendekati air. Hidrofobik yang wujud secara semula jadi di dalam tisu tumbuhan dan juga haiwan. Seperti karbohidrat, lipid terdiri daripada unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen. Sama CHO. Tetapi nisbah atom dia dengan atom hidrogen dan atom oksigen dia lain. Dia jauh lebih tinggi. Macam karbohidrat dia CHO, CH2O dalam kurungan N. Tapi lipid dia jauh lebih banyak dia punya nisbah dia. Lipid tidak larut dalam air tetapi larut dalam larutan organik lain, contohnya alkohol, ether dan juga kloroform. Sebab tu ada benda-benda yang tak boleh dibasuh dengan air. Contohnya tangan awak pegang minyak. Awak basuh dengan air tak boleh. Awak kena guna sabun. So itu adalah benda-benda ni kau kena tahu dalam kehidupan seharian kau kena tahu. Kalau minyak kau guna apa? Tak boleh guna air. So air memang pelarut semesta tapi tak semua boleh dilarutkan dengan air. Jenis-jenis lipid. Jenis-jenis lipid adalah lemak, lilin, fosfolipid dan juga steroid. Kita tengok lemak. Lemak dan minyak ialah triglycerida. Triglycerida ialah sejenis ester yang terbentuk melalui kondensasi satu molekul gliserol. Awak tengok sini. Ini adalah satu molekul gliserol. Dia berkondensasi dengan 3 molekul asid lemak. Menjadi triglycerida. Triglycerida boleh dihidrolisiskan semula kepada asid lemak dan gliserol melalui proses hidrolisis. So ini sama je. Daripada yang kecil menjadi besar, kondensasi. Besar, kita nak uraikan semula kepada yang kecil, itu adalah proses hidrolisis. Gliserol ialah sejenis alkohol, 3 karbon yang mengandungi 3 kumpulan hidroksil. Itu maksud gliserol. So, beza antara lemak, minyak dan juga gliserol. Gliserol ni adalah alkohol 3 karbon yang mengandungi hidroksil. Persamaan. Terdapat 2 jenis asid lemak iaitu asid lemak tepu dan asid lemak tak tepu. So, persamaan di antara asid lemak tepu dan tak tepu. Yang pertama, kalau persamaan awak kena letakkan kedua-duanya terdiri daripada unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Kedua-duanya, both have, both are, both apa-apa. Kena ada kedua-duanya. Mempunyai gliserol dan asid lemak dan kedua-duanya adalah molekul tidak berkutub. So, perbezaan di antara lemak tepu, lemak tak tepu. So, lemak tepu, asid lemak hanya mempunyai ikatan tunggal antara karbon. Kalau awak tengok, tak ada yang antara C dengan H tu tak ada yang berkongsi. Dia tak ada ikatan ganda dua. Tak ada yang macam ni. Ni ada. Asid lemak tak tepu mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan ganda dua antara karbon. Yang kedua, lemak tepu tidak membentuk ikatan kimia dengan atom hidrogen tambahan kerana semua ikatan antara atom karbon tepu. Dah tak ada tempat untuk isi lagi dah. Sebab tu dia tak ada membentuk ikatan kimia dengan atom lain. Lemak tak tepu, ikatan ganda dua masih boleh menerima satu atau lebih atom hidrogen kerana atom karbon tidak tepu. So, dekat bahagian ni lah, ikatan ganda dua ni, dia boleh lagi bergabung dengan H. Lemak tepu didapati dalam bentuk pepejal pada suhu bilik. Lemak tak tepu didapati dalam bentuk cecair pada suhu bilik. So, contoh lemak tepu adalah mentega dan lemak haiwan. So, kita tengok kita siang ayam. Dekat kulit tu ada lemak warna kuning. Tu adalah lemak
tepu. Mentega adalah lemak tepu. Okey, lemak tak tepu adalah bentuk dia lemak dalam bentuk cecair pada suhu bilik. So kalau pada dekat dapur tu cecair apa? Minyak zaitun, minyak ikan, minyak masak, minyak apapun minyak lah dalam bentuk cecair. Okey. Okey, jenis lipid yang kedua adalah lilin. Lilin mengandungi satu molekul alkohol yang bergabung dengan satu molekul asid lemak dan bersifat kalis air. Okey, itu lilin. Yang ketiga, fosfolipid. Fosfolipid merupakan komponen utama membran plasma dan terdiri daripada satu molekul gliserol yang bergabung dengan dua molekul asid lemak dan satu molekul fosfat. Itu sebabnya nama dia fosfolipid. Satu molekul gliserol. Okay, kalau tak gliserol campur asid lemak, dia akan jadi trigliserida. Sekarang ni gliserol campur dua asid lemak, satu lagi adalah fosfat. So, itu kita namakan sebagai fosfolipid. Dia komponen, apa kita panggil? Struktur kimia dia berbeza. Okay. Yang keempat adalah steroid. Steroid ialah sebatian lipid yang tidak mengandungi asid lemak. Okay. Contoh steroid ialah kolesterol, testosteron, estrogen dan progesteron. So, testosteron, estrogen, progesteron ini adalah hormon. Testosteron terdapat pada lelaki, estrogen dan progesteron ada pada wanita. Okey, apakah kepentingan lipid dalam sel? Yang pertama, lemak berfungsi sebagai simpanan tenaga bagi haiwan. Okey, yang kedua, simpanan tenaga simpanan tenaga. Simpanan tenaga ni maksudnya bila kita dah kurang glycogen, kurang glukosa, kurang glycogen dalam badan, barulah akan gunakan lemak. Contohnya, kalau seorang tu macam kita lah, kita sesat dekat dalam hutan, tak ada makanan. Kita hanya ada air saja. Okay? So, bila kita tak ada makanan, glukosa dalam badan kita akan menurun, kita akan gunakan glycogen. Glycogen dah habis dan akan mula menggunakan lemak. So, makin lama makin kurus. Okay? Sampai satu masa dah habis simpanan lemak, confirm lah boleh mati. Okay? Selain itu, lemak juga berfungsi sebagai pelapik untuk melindungi organ dalaman serta bertindak sebagai penebat haba bagi haiwan. Jadi, haiwan-haiwan yang hidup dekat negara yang sejuk-sejuk, kutub utara. Okey, kutub utara, dekat yang sejuk tu lah, haiwan-haiwan dia memang banyak simpanan lemak untuk mengekalkan suhu badan dia. Okey, kepentingan lipid dalam sel seterusnya adalah lilin. Okey, tadi lemak sekarang lilin. Lilin merupakan komponen penting dalam kutikel yang menutupi epidermis daun dan sebium yang dirembeskan oleh kulit kita. So, kulit kita ni, ini adalah lapisan sebium. Okey, untuk kalis air. Kalau dekat daun ada wax, cuticle. Okey, fungsi glycolipid adalah untuk memastikan kestabilan membran plasma dan membantu dalam proses pengenalpastian sel. Kita dah belajar pada tajuk 3, membran plasma ada fosfolipid, ada glycolipid, ada glycoprotein. So, glycolipid dekat sini adalah untuk memastikan kestabilan membran plasma. Dan yang seterusnya adalah kolesterol. Kolesterol pula penting bagi sintesis hormon dan juga steroid. Okey, LDL. LDL adalah lemak tepu tidak baik untuk kesihatan kerana boleh meningkatkan paras kolesterol di dalam darah dalam bentuk lipoprotein ketupatan rendah. Okey, lemak tepu tidak baik untuk kesihatan. Lemak tepu. Lemak tepu dia tak baik untuk kesihatan. Kenapa? Orang kata jangan makan lemak. Lemak tu tepu lah apa semua tu. Kerana ia boleh meningkatkan paras kolesterol di dalam darah. Okey, dalam bentuk lipoprotein ketupatan rendah, LDL. Hal ini boleh meningkatkan risiko serangan jantung. Lemak tepu juga boleh meningkatkan risiko penyakit diabetik. So, LDL adalah lemak yang tidak baik. Okey.
LDL. Dia ada LDL dengan HDL. Okey. Sikit ada 5 minit. Okey, asid nukleik. Asid nukleik merupakan satu atau dua rantaian polimer yang terdiri daripada monomer nukleotida. Asid nukleik terbentuk daripada unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Juga ada nitrogen dan fosforus. Okey, CHONF. Setiap nukleotid terdiri daripada gula pentosa, 5 karbon, base bernitrogen dan kumpulan fosfat yang digabung bersama melalui proses kondensasi. Terdapat dua jenis gula pentosa iaitu ribosa dan deoksiribosa. Okey. Ribosa dan deoksiribosa. Base bernitrogen terdiri daripada adenina. Base bernitrogen. Dia tertinggal ni. Okey. Adenina, guanina, thymina dan cytosina. Okey. Okey, ada dua asid nukleik iaitu DNA dan RNA. Asid deoksiribonukleik dan juga asid ribonukleik, DNA, RNA. Okey, asid ribonukleik mengandungi gula ribosa manakala asid deoksiribonukleik mengandungi gula deoksiribosa. Okey, itu beza dia. RNA mengandungi gula ribosa. Okey. DNA mengandungi gula deoksiribosa. Okey, kita tengok pada DNA. DNA terdiri daripada dua rantaian polinukleotid yang berpintal membentuk heliks ganda 2, deoksi. Okey, ribonukleik acid. Kumpulan base bernitrogen pada kedua-dua rantaian polinukleotid berpadanan dan diikat oleh ikatan hidrogen. Base bernitrogen bagi DNA adalah adenina, A, guanina, G, thymina dan cytosina. A, T, C, G. Okey, A hanya bergabung dengan T sahaja. AT sahaja. Kalau awak tengok, A dengan T sahaja. G dengan C. Okey, tapi bolehlah kiri kanan tak kisah. Tapi mesti A pasangan dia dengan T. C pasangan dengan G. Tak boleh tukar pasangan. Okey. Adenina akan berpasangan dengan thymina sementara guanina akan berpasangan dengan cytosina. So, ini adalah struktur heliks ganda 2. Okey, kalau awak tengok A dengan T, C dengan G. Terbalik tak apa, boleh, tak ada masalah. Cuma tak boleh bertukar pasangan. Okey, tadi DNA, asid nukleik terdiri daripada gula deoksiribosa dan ada kumpulan fosfat, ada base bernitrogen. Okey, RNA pula, struktur RNA pula merupakan rantai polinukleotid tunggal dan lebih pendek berbanding dengan DNA. Base bernitrogen bagi RNA ialah adenina, guanina, cytosina dan uracil. So, adenina, guanina, cytosina, uracil. T tak ada. Thymina di dalam DNA digantikan oleh uracil dalam RNA. So, terdapat 3 jenis RNA iaitu mRNA, rRNA dan juga tRNA. RNA pengutus, messenger RNA. RNA ribosom RNA dan RNA pemindah, transfer RNA. So, base bernitrogen, thymina tak ada di dalam RNA tetapi telah ditukarkan menjadi uracil. So, A dengan U. Ketiga, 3 RNA ini terlibat dalam proses sintesis protein. Okay, kepentingan asid nukleik dalam sel. DNA adalah penting sebagai pembawa maklumat perwarisan dan penentuan ciri dalam organisma hidup. DNA mengandungi kod genetik yang dibawa oleh base bernitrogen AGCT untuk sintesis polipeptid yang membentuk protein. Okey, so kod genetik ditulis sebagai satu siri urutan 3 base yang menentukan urutan asid amino dalam protein yang akan disintesiskan. Contohnya kodon AUG, urutan base adenina, uracil dan guanina. Okey, pada mRNA merupakan kod untuk asid amino methionina. So, yang ni ini adalah kepentingan asid nukleik di dalam sel. Okey, dah nak habis dah saya punya video.
Saya maksimum 15 minit sahaja. Nanti saya